Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Saya Nak Amirul Nak Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ni saya akan berkongsi dengan korang semualah. Hari ni kira macam cerita saya datang melawat ke tapak kebun Encik Hafiz dengan Encik Irfan, tak salah saya nama kawan dia. Jadi dekat belakang ni dia orang ada buat untuk fertigasi para. Dia hasil daripada dia orang ambil ilham dan inspirasi daripada kebun Abang Hussein lah. Jadi kalau korang tengok ini dia orang punya kawasan kebun dia orang lah. Jadi kebetulan saya hantar baju AB terung dekat dia orang, tunas bunga dengan buah tu. Jadi saya datang ke sini, kira terus melawat je lah. Melawat, lepas tu kita tengok apa yang saya akan berkongsi dengan korang semua lah, apa yang boleh ataupun informasi yang mungkin berguna pada korang semua semasa saya datang melawat ke kebun ni. Jadi ni baju AB dia yang saya hantar kat dia orang. Dia ambil untuk permulaan ni 6 set je lah, sebab dia orang pun belum tanam lagi. Jadi ambil tak banyak lah, 6 set tunas bunga dengan buah. Kalau ikutkan, kalau untuk kebun ni masih belum siap set up lagi lah. Belum siap set up lagi sebab tangki ni pun belum, untuk tangki baji AB dengan air kosong pun belum siap lagi. Lepas tu makna tangki spare air kosong dia pun belum siap lagi. Jadi banyaklah belum siap lagi. Jadi saya kongsi dululah korang punya selingan dia, apa yang dah dia buat dekat kebun ni. Dah halang-halang kita melawat dekat kebun dia ni, jadi kita tengok apa yang dia buat dalam kebunnya. Okey, ini adalah dia punya orang kata dia punya pondok lah. Nak kata pondok pun boleh, nak kata macam kabin pun boleh. Dia buat daripada besi biru ni lah. Besi biru ni C-channel dengan button lah. Ni kalau kita tengok ni, yang ni dia panggil button lah, besi button. Besi button yang jenis macam ini dia panggil C-channel lah. Ni button. Jadi yang dia buat ni, kalau kita tengok bentuk dia macam kabin lah, seakan-akan kabin, sebab dinding luarnya dia pakai zinc lah. Dia pakai zinc, tapi memang cantik lah, memang kemas. Kalau kita tengok bahagian dalam dia macam ni. Jadi kalau korang semua mungkin boleh dapat ini sebagai mungkin inspirasi pada korang nak buat kabin macam ni ataupun pondok. Nampak, memang sempoi, memang kemas. Dia punya buatan dia. Dekat dalam ni dia tengah semai benih terung lah. Benih terung saya pun tak pasti dah berapa hari. Jadi dari segi bumbung apa semua memang kemas lah. Lepas tu tengok pula siap dengan bilik air lagi, ruang bilik air. Memang terbaik lah dari segi facilities untuk kebun dia ni. Kebun ni baru tengah set up lagi, jadi memang bersepah sikit lah. Jadi dekat sana memang kawasan untuk tanam terung nantilah. Tanam terung dan tanaman lain lah, tengoklah, bergantung kepada apa yang dia nak tanam nanti lah. Okey, kalau kita tengok daripada jauh sikit, macam ni lah rupa dia punya design kabin dia. Memang bagi saya berbaloi ni kalau buat macam ni. Boleh buat rumah dah ni, kira besar ni. Jadi kalau kita tengok daripada kabin ni kan, luas dia tu
kira dekat 2 tangki lah, 2 tangki kabin tu, 2 tangki hitam tu kira hampir nak muat. Memang luas lah dia buat ni. Kalau tengok yang sana pun lebih kurang sama juga, 2 tangki. Memang luas lah, kira 1 tangki setengah lah boleh masuk dalam ni. Nampak luas. Ini tangki untuk baju AB, nanti kat sana nanti spare untuk air kosong. Sebab dekat, tak silap saya, dekat kawasan Kelang ni ada masalah sikit, selalu ada masalah tentang air ni. Jadi kena ada tangki spare lah, takut apa-apa jadi nanti senang. Jadi kalau kita tengok dekat sini dah nampak dia punya, dia dah pasang lah untuk orang panggil pipe return lah, return air kan. Untuk air kosong ataupun air baja masuk semula ke dalam tangki. Masuk di tangki, mana dari segi untuk outlet pula, untuk air keluar belum pasang lagi lah. Belum pasang lagi. Sekarang ni saya tengah tunggu Abang Hafiz lah. Sebab Abang Hafiz kata dia pergi ambil orang rumah dia dekat hospital lah. Ada orang rumah dia hari ni, isteri dia hari ni ada buat medical check up kan. Jadi tak apalah, kita tunggu dulu. Lepas tu baru kita tanyalah soalan apa yang patut, dan tengok apa yang dia nak buat dekat kebun dia ni. Jadi jom kita tengok daripada jauh macam mana dia punya keadaan kebun dia ni. Kawasan tanah dia ni agak tak rata juga ni. Banyak lubang-lubang. Jadi memang sesuai sangat lah kalau dia buat fertigasi para ataupun fertigasi gantung kan. Memang tak rata ni. Jadi nak berjalan pun agak susah sebab dia banyak lubang kan. Banyak lubang. Jadi ni lah keadaan hujung sekali. Kalau kita tengok kat sana, tu dia punya kebun lah. Dia punya rumah kabin dia. Ni dia punya jarak daripada tempat saya berdiri ni ke kabin tu lebih kurang dalam 200 kaki tak silap saya. 200 kaki. Memang agak luas kebun ni. Memang agak luas. Jadi kawasan dia pun, kawasan tanah pun memang lapang lah. Memang lapang, tak ada pokok. Lepas tu tak ada pokok yang tinggi-tinggi lah. Memang orang kata kalau untuk pencahayaan dia tu memang A lah, memang A. Walaupun dekat kebun dia ni tak ada pokokan kosong, tapi dekat bahagian tepi dia ni agak jauh jugalah. Agak jauh dia ada banyak pokok tinggi. Kalau kita tengok, pokok tinggi tu banyak kat sana tu kan. Jadi memang sesuai sangat untuk dibuat zon penampan angin tau. Zon penampan angin. Alamak, hari dah hujan pula. Hujan pula. Jom. Kita cabut dulu. Kita berteduh dulu. Nanti sementara kita tunggu Abang Hafiz tu, kita berteduh dulu lah. Nanti saya akan sambung balik. Lebat betul hujan kali ni. Lebat betul. Sekarang ni mungkin musim hujan lah. Mungkin musim hujan. Sebab saya balik daripada Kuala Kangsar pun hari tu memang hujan lebat sampai banjir. Angin pun kuat sekarang ni. Yang ini kalau kita tengok, Abang Hafiz dia ada buat
saluran air hujan ni kan. Kalau tengok daripada hujung sana dia tarik sampai dekat sini. Dekat sini nampak air hujan tu turun kan. Jadi bila air hujan tu turun nanti boleh terus masuk ke dalam tangki ni. Jadi kita tak membazir lah air hujan tu. Banyak boleh dapat ni kalau hujan lebat ni. Jadi setidak-tidaknya kita jimatlah sedikit kos apa untuk air hujan tu, untuk kos air tu. Jadi kalau ada 2 tangki, nanti kalau hujan dia penuh apa semua tu. Kira memang terbaik lah dari segi nak menjimatkan kos air tu. Jadi kalau korang dekat kebun ada apa orang kata, ada pondok macam ni, buat je salur air ni. Dia panggil rain gutter kan. Terus dia turunkan ke dalam tangki ni. Jadi sedikit sebanyak dapatlah menjimatkan korang punya kos air tu nanti. Ni apa, untuk besi ni je besi saja, kos besi kan. Habis berapa ni? Besi saja aku habis dalam sofa lah. Yang ni je. Ini je. Ini je. Agak-agak. Ini dalam 7,000. 7,000 saja besi saja. Besi saja. Tak termasuk rumah Tak masuk rumah. Nampak tuan-tuan, 7,000. Habis untuk ini jangkaan polybag. Polybag 1,070. 1,070. Habis 7,000, belum masuk upah lagi. Ini buat sendiri ni. Besi saja. Tak masuk bahan potong apa semua. Potong tak masuk. Mana kalau korang tengok ni, besi ni betul-betul besi saja, solid, tak ada nak kira dari segi kos mata potong, lagi apa bang, skru, ya benda-benda lain ni lah. Besi saja 7,000. Tak termasuk ni. Ni macam ni cakap tadi, tak termasuk rumah ni, kabin ni. Kalau masuk kabin ni memang tinggilah kos dia. Itu dalam 8 kotak. Mana 8,000. 7,000 lah dia. 7,000 pieces. Satu kotak 1,000. 8 kotak. 7-8 kotak Kalau siap lah. Ini ni habis 7,000 8,000 ni. Ui, banyak. Yang kos tadi tak masuk skru. Skru je sekotak dah RM25. Banyak ni, 1,000 habis 7,000 8,000 ni. Siapa yang rasa berminat nak buat vertigasi para ni, inilah dia kos yang nak keluar. Korang fikir sendirilah. Kalau pasang sendiri murahlah sikit upah tu. Anda tak adalah kira upah kalau dua orang yang buat lama. Pasang sendiri boleh ambil upah kira RM50 sehari kan. Berapa lama nak buat tu? Kalau seorang atau berdua dengan kemahiran yang tak berapa nak pandai, boleh ambil masa dalam 2 bulan. 2 bulan. Sama macam Abang Husin juga 2 bulan. Dia untuk orang yang tak ada kemahiran. Dia kemahiran tak berapa nak ada. Bukanlah tak ada, mana kita nak fikir design yang baru tu kan. Nak fikir design yang baru, lepas tu fikir first time nak buat macam mana sebenarnya nak pacak dia apa semua tu kan. Jadi agak memang makan masa yang lama lah. Nak ukur, dia cabaran dia sebenarnya nak betulkan je macam kau cakap, dia design tu kan. Lepas tu nak ukur dia tu, nak timbang air apa semua kan. Air tu semua, tu cabaran lah untuk orang yang tak pandai Mana tuan-tuan ya, kalau korang ni memang tak ada basic, orang panggil apa, engineering, arkitek, tak ada kemahiran, pertukangan semua ni, memang susah nak buat benda ni sebenarnya. Susah. Sebab kalau korang tengok ni, tanah ni bukan rata ni, memang tak rata, berbukit ni. Sana kalau tengok ujung sana tu dia berbukit lah, turun sampai ke sana. Tapi bila kita angkat
semua separas je. Sama dia punya tinggi dia. Hai. Itu yang suka dia sebenarnya, cabaran dia tu lah. Sebab kosmetik tu penting. Kosmetik. Kosmetik ni maknanya dia susun atur dia, Yalah. kemasan tu kan. Kosmetik. Kosmetik lah dia macam ni. Itu penting. Kalau nak hentam tanam memang cepat. Tanah atas tanah. Hentam je. Betul-betul. Tapi kita nakkan kepuasan tu kan. Lagi satu, sebenarnya bagi aku lah, Boleh ambil kan gambar bang. Ah. Kita bercakap tau. bagi aku kalau buat macam ni, kita susun betul-betul, jarak pun betul, kita senang nak buat maintenance. Betul. Jadi, macam kita nak potong rumput ke, kita nak buat apa-apa nanti, mudah. Jadi kita dah tahu kat sini ada tiang, sini kosong. So sama je. Kalau tengok macam plot ni, dia kalau tengok dari sisi pun dia selari je. Jadi kita tahu Betul. kat mana kita nak buat maintenance. Mana kos akan datang tu nanti dia murah lah. Berbanding kalau buat yang pada tanah tu, macam tu lah. Benda yang berulang-ulang akan buat. Jadi tu kos dia agak tinggi tu. Memang orang kata apa gila buat fertigasi para, sebab ada yang memang cakap dengan saya tak berbaloi buat benda ni sebenarnya. Kalau orang yang nak tanam semusim dua memang tak berbaloi lah. Tapi kalau orang yang memang dah lama apa orang kata, dah main dalam pertanian ni, inilah dia. Sanggup invest macam Sebab ni. kita dah lalui zaman daripada tanam tanah, lepas tu zaman naik batas, zaman fertigasi apa polybag, ni apa, plastik silver shine. Silver shine tu. Lepas tu kita dah lalui Weedmate, so kita tukar pula lah. Nampak tu, otai tu daripada tanam tanah. Kita tukar Tukar sampai pakai Weedmate apa, buat fertigasi para. Gantung mana buat? gantung tak pernah. Gantung dengan para lebih kurang sama aje lah. Asal dia nak buat gantung, tapi bila kira balik kos dia, dan dia kos satu. Yang paling susah sebenarnya nanti nak maintenance dia. Maintenance Bagi gantung. saya lah, gantung ni kan. Bagi saya maintenance dia tu susah, sebab kita nak kena selalu tengok dia punya ni. Lepas tu masa gantung ni, asal dia tinggi, bila kita nak menyembur racun ke apa ke, satu concern lah, benda tu tolak balik dekat kita sebab kedudukan tu tinggi. Racun tu, debu racun tu. Macam ni kita dah buat, benda ni saya ikut yang design yang disyorkan, memang ngam-ngam kat paras polybag tu, siap nanti dekat paras bawah pinggang lah. Jadi pokok kalau naik 3 kaki pun Tak dalam ada paras tinggal. dada je lah. Jadi tak defect banyak lah pada kita punya ni kan. Kalau para tu saya ada concern juga. Concern macam mana? Concern dia dari segi ketahanan dia. Betul. Kan. Macam ni kita letak, kita tanam sekali, kita buat kerja sekali dah. Betul. Dari segi structure kita tak payah risau. 5-6 tahun kita tahu paling kuat pun karat-karat tu kita nak tengok. Cat anti-rust itu je. Betul. Tapi nama kita fikir kita nak menggantikan material dia tu, untuk tempoh 5-6 tahun kita dah free. Betul. Ah. Tapi kalau ikutkan besi biru ni, kalau ada, saya tak pastilah, tapi kalau ada kilang, dia letakkan dia punya besi dia boleh tahan 15 tahun. 15 tahun. Jadi bayangkanlah ini boleh pakai 15 tahun ni. Ini kalau tak buat wasiat betul-betul ni, bergaduh adik-beradik ni nanti ni. Hati-hati tu. Para ni bukan buat orang kata satu benda lekeh pertanian ni. Dia bukan untuk 1-2 musim. Satu dua musim. Sebenarnya kalau diikutkan, ini sebenarnya boleh dikonsider sebagai pilot plot kat sini. Sebab kita ada kawasan yang lagi luas nak buat. Cuma ini permulaan dia untuk berubah ke arah fertigasi para ni. Mana tak nak lah dah buat kerja renyah-renyah ni. Dia punya, tapi dia punya ada side of benda ni, para ni, of course lah, pasal dia tak ada plastik bawah, kita kena buat maintenance rumput, apa semua kan. Itu je lah. Alah, maintenance rumput ni senang je bang.
Ini kalau saya ni pakai racun ni yang lama nak tumbuh kan. Itu je lah dia punya ni je lah. Tapi dari segi kelebihan dia memang banyak. Kalau kita buat kat tanah, letak tutup plastik pun semua, Nak cabut rumput setahun lah. je. Lepas tu dah garanti nak kena tukar. Nak tukar tu macam fully construct lah. Betul. Kan alih polybag, lay kan, ukur balik. So benda bukan benda yang ni lah. Saya dah lalui zaman tu dah, penat lah. Masih nak tukar plastik kan. Betul. Rasa-rasa kalau buat dekat tanah dulu lah, masa buat tanah dulu rasa macam mana? Kos lagi tinggi ke tidak? Setup cost tak tinggi, tetapi continuous Maintenance lah. maintenance dia tu. Maintenance dia akan tinggi. Ya. Silap-silap kalau nasib tak baik, maintenance kita tu akan jadi macam setup cost. Betul. Sebab kita kena repair the whole thing balik. Yelah, setiap musim nak repair balik. Setiap musim nak repair, setiap musim nak repair. Paling-paling lah, pengalaman saya kalau pakai Silver Shine ni, paling lama saya pernah rasa kat Batu Pahat tu 3 musim. Maknanya setahun setengah. 3 musim, setahun setengah, maknanya lepas tu koyak lah pasti. Batu koyak. Itu pun saya sebab kita dekat Batu Pahat tu saya ada rumah pelindung hujan. Jadi kurang lah risiko air hujan tu direct kena dekat Silver Shine tu. Pasal dia bertutup kan. Atas ada bumbung kan. Rumah pelindung hujan je, tutup bumbung je. Jadi tanam dalam greenhouse tu. Bukanlah greenhouse tapi dia semi greenhouse lah. Ada bumbung lah. Itu je. So jadi hujan tu tak kena direct dekat plastik tu. Boleh tahan sampai setahun lebih. Tapi kalau kata open ni memang every year lah. 2 musim sekali memang kena tukar. Saya tak nak, kalau ikutkan saja pun saya tak pakai Silver Shine ni. Bukanlah tak pakai, maksudnya nanti bayang ke kalau kita ubuh dekat atas ni, atas tanah kita dah ubuh bata apa semua, dah lapik dengan Silver Shine, ubuh bata, polybag, Silver Shine tu koyak balik. Bila koyak balik nak angkat tu, nak lapik balik, bukan dia tu. Biasanya kita kalau set up ni kena tengok juga sekeliling. Macam contohlah kalau tempat banyak anjing liar ke apa kan, baik buat para lah. Kalau buat Silver Shine ni memang cepat koyak. Kejap dia lalu je habis koyak. Habis koyak. Ini kalau buat macam ni babi pun teruk. Ini nak masuk lah. Kan? Jangan gajah je. Jangan gajah. Kalau monyet nak naik tinggal kat atas ni pun tak ada masalah. Sebab ni kukuh ni. Ada orang cakap saya terlebih ni sebab ukuran saya tanam benda ni dalam sekaki lah. Ada yang paling-paling pun paling rendah pun 6 inci lah. Tapi dia kebanyakannya sekaki. So, kalau kita tanam sekaki dengan ada pula bawah punya ni lagi, kaki ni lagi. Jadi kita letak semua weaving ni complete. Memang kuat lah, memang dia takkan bergerak langsung lah. Tengok macam Abang Husin tu boleh berdiri atasnya, berjalan atas tu kan. Boleh berdiri. Jadi kalau kita buat fertigasi gantung, bukan tak bagus. Cuma beban tu semua bergantung atas tiang lah. Kalau buat yang macam para ni, polybag ni, dia punya para ni dah orang kata dah tanggung berat. Polybag. Kita berpara ni satu advantage yang saya nampak kat sini, baru first time saya buat, saya nampak berat beban tu kita dah distribute kan, diagih-agihkan ke setiap tiang-tiang. Betul. Jadi kita tak ada rasa, orang kata malam tu kalau hujan lebat pun kita boleh tidur lagi lah. Boleh tidur lah, angin kurang, relax. Tak adalah malam kalau hujan lebat nak kena bangun sarung kain balik tengok kan. Alamak, okey ke tidak plot kan. Itu yang biasa orang fertigasi gantung, memang itu yang dialami. Macam Abang Husin dulu lah. Asal hujan je, asal angin je tak senang tidur. Tak senang tidur. Kita tak nak benda tu. Kita nakkan, kalau ikut dari segi setup cost pun saya rasa lebih kurang je. Memang lebih kurang. Saya rasa pun lebih kurang je kalau segi setup cost. Tapi dari segi kerja banyak ni lah. Banyak para ni banyak lah, banyak potong besi. Kita nak squarekan besi tu mesti ngam kan.
So kita kena buat jig dia untuk susun supaya senang kita nak buat kerja. Okay. So dia leceh sikit lah. Ini buat seorang-seorang ni. Buat seorang-seorang. Mana pacak tiang, potong apa semua ni ambil masa berapa lama? Pokok 2 bulan. 2 bulan. Hampir 2 bulan lah. 2 bulan tu tuan-tuan. Kalau korang